Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanarah Ibrahim. Berita utama, perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama menjadi tunjang kepada keharmonian masyarakat di negeri Sarawak. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, perpaduan erat ini semakin jelas terutama apabila tiba musim perayaan seperti Tahun Baru Cina di mana kemeriahannya turut dikongsi kaum-kaum lain. Berucap dalam perutusan Tahun Baru Cina 2022 pada Isnin, Tun Pehin Sri Abdul Taib berkata sambutan perayaan ini juga memberi peluang kepada semua rakyat mengeratkan lagi ikatan persahabatan bersama masyarakat Cina. We today have the same feeling of joy among all the races during each of the races when they celebrate Chinese New Year, Hari Raya, Gawai, and all the others. And instead of bringing a lot of the dealings with different celebration to separate us, it has attracted more of our people to learn, to share their racial tradition although in a small way, but in the beginning of a much better relationship among all of us. Tambahnya, perubahan budaya oleh masyarakat berbilang kaum dan tradisi menjadikan ekonomi negeri ini terus berkembang dan mengecapi kemakmuran. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu, Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS merupakan sebuah kerajaan yang bersifat inklusif dalam usaha memastikan tiada kaum tersisih untuk menikmati pembangunan. Bercakap dalam perutusan Tahun Baru Cina 2022 pada Isnin, beliau merakamkan penghargaan atas sokongan padu setiap rakyat, khususnya kaum Cina yang telah memberikan mandat kepada GPS untuk terus memimpin Sarawak. As head of the GPS government, I must thank the Rakyat for returning GPS with a resounding mandate as a government to administer the state for the next 5 years. I would like to particularly thank our Chinese friends who have shown tremendous confidence in the GPS administration and my promise of a more meaningful Chinese participation in the government has not been a hollow promise, as proven by the appointment of a Deputy Chief Minister from the Chinese community. Menurut Ketua Menteri, Kerajaan GPS berjaya membuktikan kepada rakyat dengan membentuk kerajaan yang berwibawa dengan dasar pembangunan sosial dan ekonomi yang mantap. Tambahnya, beliau akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keperluan rakyat seperti yang telah dijanjikan dalam manifesto dan kekal di landasan menjadi sebuah negeri maju menjelang tahun 2030 berdasarkan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Jelas Ketua Menteri lagi, meskipun Sarawak telah memasuki Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4, rakyat Sarawak dinasihatkan untuk kekal berwaspada bagi mengelakkan lonjakan kes COVID-19, terutamanya ketika meraihkan Tahun Baru Cina. Walaupun suasana masih tidak mengizinkan saudara dan saudari bersukaria seperti selalunya disebabkan oleh pandemik COVID-19, saya amat berharap tradisi menyambut Tahun Baru 2020, iaitu Tahun Harimau, mengikut kepercayaan kaum Cina, tetap mempunyai signifikannya mengikut tradisi kaum Cina sejak turun-temurun. Saya amat berharap saudara dan saudari bergembira di samping ahli-ahli keluarga terdekat, khususnya mereka yang lama sudah tidak kembali ke pangkuan keluarga akibat PKP yang telah dikenakan 2 tahun kebelakangan ini.
Di akhir ucapannya, Ketua Menteri berharap semoga tahun harimau pada tahun ini membawa kemakmuran, kekuatan dalam perpaduan, kesihatan yang baik dan keberanian untuk mengharungi sebarang kesulitan ketika pandemik. Dalam program berasingan, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari menerima kunjungan hormat daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Muhammad Noor di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching pada Isnin. Hadir sama dalam kunjungan tersebut adalah 3 timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mohtaradin, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan dan Datuk Dr. Joaquim Gunsalam. Ia turut dihadiri kesemua timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien. Selanjutnya, sumbangan wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dalam Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 sehingga membawa kemenangan besar gabungan Parti Sarawak memenangi 76 kerusi daripada 82 kerusi yang dipertandingkan tidak dapat disangkal. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, semua kejayaan ini berkat kesabaran serta kuat semangat wanita PBB di seluruh Sarawak. Antara penyumbang kepada kejayaan mereka adalah jentera Parti Wanita PBB. Berbaloi rasanya nak lelah saya tahu dalam WhatsApp saya macam macam-macam nak nahan hati je, orang mana, orang apa. Itu cabaran yang dihadapi semasa pilihan raya. Tapi wanita kita tambah kuat semangat dan terus bekerja sehingga dapat memenangkan calon di tempat tersebut. Dan kita menang, bukan menang alang-alang, 76 daripada 82. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi libat urus kepimpinan wanita Zon Bintulu di Hotel Park City Everly Bintulu pada Sabtu. Menjelas mengenai sesi libat urus itu, Datuk Seri Fatimah berkata ianya diadakan menerusi Women Leadership Training Program WLTP di bawah teras 3 Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak iaitu kepimpinan dan pembuat keputusan. Katanya objektif program tersebut untuk meningkatkan bilangan pemimpin wanita Sarawak yang kompeten dan berkebolehan daripada kalangan pertubuhan bukan kerajaan NGO, komuniti serta belia dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap. Perkembangan seterusnya di Lundu. Perasmian Rakyat Access dan Al-Rahnu Exchange di Lundu memperlihatkan komitmen Bank Rakyat dalam membantu rakyat di daerah itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang merangkap Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, perasmian Rakyat Access dan Al-Rahnu Exchange Bank Rakyat dapat memudahkan 36,000 penduduk di situ untuk melaksanakan pelbagai urusan perbankan di samping memberi manfaat kepada komuniti setempat. Berucap semasa perasmian program itu pada Sabtu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berharap penduduk di Lundu khususnya di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu dan Dun Opar akan dapat melihat perkembangan yang dapat diberikan kepada penduduk di kawasan tersebut melalui pertambahan perkhidmatan perbankan. Terdahulu semasa berucap, Pengerusi Bank Rakyat Datuk Abdul Rani Lebai Jaafar memberitahu perasmian Rakyat Akses Cawangan Lundu itu adalah atas usaha dan inisiatif Datuk Seri Dr. Wan Junaidi semasa menjadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia. Jelasnya, banyak idea dan usaha yang dilaksanakan Datuk Seri Wan Junaidi selaras dengan aspirasi dan visi Bank Rakyat. Dalam majlis sama, Bank Rakyat juga telah menyerahkan sumbangan berjumlah RM10,000 kepada usahawan dan golongan asnaf di sekitar daerah Lundu, termasuk sumbangan usahawan mikro asnaf berjumlah RM10,000 dan penyerahan mock-up mesin pengeluaran wang automatik ATM Bank Rakyat di Lundu. Manakala di Marudi, Menteri Muda Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datu Dr. Penguang Manggil telah mengadakan tinjauan situasi banjir yang berlaku di Pekan dan beberapa buah kampung di Marudi pada Ahad. Dalam taklimat ringkasnya kepada mangsa banjir, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi menggesa setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK melaporkan penduduk yang terkesan akibat banjir untuk mendapatkan bantuan segera. Beliau menasihatkan KMKK yang terkesan akibat banjir supaya segera melaporkan kepada pejabat daerah masing-masing bagi mendapatkan bantuan dari agensi di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD yang sedia ada seperti Pejabat Daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Sambil melahirkan rasa simpati kepada semua mangsa banjir, beliau berharap mereka bersabar dengan keadaan yang berlaku ketika ini.
Dalam tinjauan itu, Datuk Dr. Penguang melawat 7 keluarga yang telah berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Suara Marudi pada Sabtu selepas rumah mereka di Padang Kerbau Marudi dan Kampung Cina Marudi dinaiki air. Di Bintangor, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab turun padang untuk menceriakan masyarakat Cina di Sungai Sian menjelang sambutan Tahun Baru Cina dengan menyumbang kek lapis. Menurutnya, meskipun sedikit berbeza berbanding tahun lepas dengan mengagih buah limau, ia tetap menjadi wadah terbaik dalam menyatu padukan pelbagai kaum di negeri ini untuk bersama-sama menikmati makanan sambil meraihkan sesuatu perayaan. Katanya, seiring dengan Tahun Harimau yang disambut kali ini, beliau menyuruh semua masyarakat agar bersikap garang dalam menghentikan pandemik COVID-19 dan mengaut lebih banyak keuntungan melalui hasil tanaman dan sektor perniagaan harian. Insinyur Yusuf berkata demikian semasa upacara ringkas agihan kek kepada komuniti Cina Sungai Sian dan penyerahan sumbangan kepada kelab, surau dan baju korporat KMKK. Pada majlis tersebut, beliau telah menyerahkan sebanyak 39 helai baju korporat kepada semua ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan tuai rumah di kawasan Sungai Sian, Muara Bunut, Sungai Semaring, Sungai Mupong dan Sungai Selidap bernilai RM2,730. Turut diserahkan sumbangan kepada Jawatankuasa Surau Al-Muhajirin Taman Bintang Bintangor bernilai RM3,000 untuk aktiviti pengurusan jenazah dan RM5,000 kepada Kelab Perubatan Sarawak Cawangan Bintangor. Sementara itu, Pusat Khidmat Parlimen Kota Semarahan menyampaikan sumbangan sempena Tahun Baru Cina 2022 menerusi program Sejambak Kasih Tahun Baru Cina. Simbolik pengagihan sumbangan buah limau dan wang tunai itu telah disempurnakan Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang bertempat di Dewan Persatuan Masyarakat Cina Jalan Muara Tuang pada Sabtu. Menurut Rubiah, sumbangan tersebut bertujuan meringankan bebanan serta menceriakan 120 penerima yang terdiri daripada warga emas dan ketua isi rumah di kawasan Cina Jalan Muara Tuang dan setakat. Rubiah juga mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama memudayakan norma baru dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan semasa sambutan perayaan. Dalam pada itu, nasihat sama disuarakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman kepada masyarakat Cina di kawasannya dengan terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan semasa meraihkan sambutan Tahun Baru Cina kali ini. Ujarnya, pematuhan terhadap SOP sangat penting bagi mengelak penularan kluster baru. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian angpau Tahun Baru Cina kepada ahli-ahli Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Matang pada Sabtu. Hadir menyempurnakan majlis berkenaan Menteri Kanan Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof serta Ahli Dewan Negara Datuk Senator Dr. Zaidi Suhaili. Seramai 130 tetamu yang hadir terdiri daripada kapitan, penghulu dan pemancar di kawasan Matang menerima wang tunai berjumlah RM100 serta sekotak buah limau setiap seorang. Fazruddin turut mengucapkan terima kasih kepada semua penduduk yang memberi kepercayaan kepadanya untuk terus menjadi wakil rakyat di kawasan Tupong. Sekian edisi malam bersama saya, Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Kami dari Unit Komunikasi Awam Sarawak ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina! Kongsi Pak!